Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk mengenai peranan ICT dalam pembinaan jati diri integrasi kaum di Malaysia. Nama saya Nur Syafiqah Amy Azura binti Zulkifli. Sebagai pengenalan, saya akan membentangkan definisi ICT. ICT ialah singkatan huruf hadapan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu Information dan Komunikasi Teknologi. Manakala perkataan ICT dalam bahasa Melayu pula iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi. ICT merupakan teknologi moden yang diperlukan pada zaman permulaan penciptaannya dan juga zaman kini untuk pemprosesan data. ICT boleh digunakan dalam pelbagai bidang seperti pentadbiran, pembelajaran, hal-hal kepakaran dan ia juga dapat digunakan dalam bidang perubatan kerana teknologi maklumat mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga kita dapat mendapatkan maklumat di hujung jari sahaja. Kebelakangan ini, teknologi moden serba canggih berkembang pesat. Dengan wujudnya teknologi moden di dunia ini, setiap generasi dapat menggunakan pelbagai peralatan elektronik dan peranti secara meluas. Penerapan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang wujud dari satu generasi ke generasi seterusnya terjadi dari hasil didikan, iaitu daripada ibu bapa, orang yang rapat dengan mereka, golongan dewasa dan guru-guru di sekolah. Kanak-kanak dan remaja merupakan golongan yang tidak terkecuali daripada merasai tempias ledakan perkembangan teknologi dan ini akan memberi impak yang mendalam dalam kehidupan mereka. Pada masa kini, perubahan gaya hidup yang ketara juga berlaku dalam golongan kanak-kanak dan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh teknologi moden dalam kehidupan mereka. Pada zaman era globalisasi dan teknologi tinggi, bagi golongan kanak-kanak hingga usia remaja, perkembangan mereka amat mudah dipengaruhi oleh ejen sosialisasi. Kepentingan kajian yang pertama adalah masyarakat akan lebih peka kepada impak ICT terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, masyarakat boleh mengenal pasti cabaran ICT dalam membina jati diri integrasi kaum di Malaysia. Yang ketiga, masyarakat juga boleh mengambil peranan awal dalam membina jati diri integrasi kaum. Kesan positif ICT untuk masyarakat yang pertama ialah memudahkan urusan seseorang. Ia dapat membuat permohonan kerja atas talian kerana banyak peluang yang kita dapat rebut berbanding mencari secara manual. Kerana memohon pekerjaan atas talian, kita dapat melihat secara meluas. Dan kita juga dapat melakukan pembayaran bil secara atas talian. Dengan ini kita tidak perlu lagi untuk keluar menghadap kesesakan jalan raya dan sebagainya. Kesan positif ICT yang kedua ialah memudahkan pencarian maklumat, memudahkan lagi golongan masyarakat dalam mengakses apa sahaja dan memudahkan untuk mengetahui isu semasa meski dalam negara ataupun luar negara. Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi juga mampu menjadikan masyarakat negara ini sebagai sebuah masyarakat yang menitik beratkan hal ehwal isu semasa. Kerana dengan wujudnya teknologi mampu menjadikan masyarakat berfikir secara meluas kerana dapat mengetahui segala macam hal yang berkaitan isu dunia semasa. Seterusnya, kesan positif ICT untuk masyarakat dapat mewujudkan komunikasi antara satu sama lain, iaitu dengan wujudnya laman sosial seperti Facebook, Twitter, blogger dan sebagainya yang secara tidak langsung akan menyebabkan komunikasi antara manusia akan lebih berkembang, misalnya untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Melalui laman sosial tersebut, ianya memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi atas talian terutama dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya.
Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa komunikasi ini juga mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Kesan positif untuk negara pula, teknologi maklumat dan komunikasi sangat memberi kesan positif dalam dunia pendidikan. Sistem pendidikan boleh diterapkan di sekolah dalam subjek ICT sekaligus mewujudkan sekolah bestari. Penerapan awal ilmu teknologi maklumat ini tidak mendatangkan kerugian mana-mana pihak kerana kehidupan kita hari ini saling bergantung terhadap dunia cyber. Kesan positif untuk negara yang seterusnya ialah dapat meningkatkan ekonomi negara kerana dengan wujudnya kemajuan internet maka kita mampu mempromosikan produktiviti kita ke negara luar. Oleh itu, secara tidak langsung berlakunya sistem import dan ekspor dan wujudnya pengaliran wang antara satu sama lain. Menteri Multimedia juga menegaskan lagi bahawa Malaysia menarik lebih banyak pelabur daripada syarikat luar negara sekiranya mempunyai rangkaian internet yang kuat khususnya dalam teknologi 5G. Kesan negatif untuk masyarakat ialah banyak membazirkan masa seperti melayari pelbagai laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan bermain pelbagai jenis permainan atas talian. Kesan yang paling ketara iaitu dalam kalangan pelajar sekolah yang banyak melakukan pembaziran masa dengan melayari internet yang menjadi faktor utama mereka mengabaikan waktu belajar dan ketinggalan dari segi akademik. Kesan negatif untuk masyarakat yang seterusnya ialah masyarakat akan terikut budaya negatif barat. Contohnya, budaya barat yang negatif yang kian mempengaruhi dalam kalangan masyarakat adalah black metal, punk dan juga skinhead. Perkara tersebut boleh menyebabkan masyarakat, terutamanya pelajar sekolah, terpengaruh dan terlibat dalam masalah gangsterisme serta vandalisme di tempat umum. Kesan negatif yang seterusnya ialah enggan bersosial. Sesetengah individu akan enggan bersosial dalam kelompok masyarakat kerana lebih cenderung menghabiskan waktu sendiri dengan gadget untuk melayari internet berbanding bersosial dalam kelompok yang ramai. Keadaan tersebut telah menyebabkan waktu bersama-sama ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat akan berkurangan serta hubungan silaturahim juga akan renggang kerana kurang komunikasi antara satu sama lain. Kesan negatif untuk negara yang pertama adalah menjejaskan keharmonian dan perpaduan. Terdapat pelbagai halaman web palsu yang telah sengaja menyebarkan pelbagai fitnah serta propaganda yang boleh dikatakan bersifat negatif dan agak sensitif dengan tujuan rakyat di negara tersebut mempercayai maklumat palsu yang disebarkan sehingga menyebabkan perbalahan serta kekacauan di antara rakyat yang berbilang kaum serta agama dengan begitu pantas. Yang kedua adalah jenayah cyber. Jenayah cyber yang sering berlaku adalah penipuan secara atas talian, buli cyber dan pelbagai lagi. Kelicikan sesetengah individu berjaya cyber ada kalanya mempunyai kemahiran menggodam sistem pertahanan sesebuah negara dan mengetahui rahsia-rahsia negara dan mendedahkannya kepada pihak musuh. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup serta pencemaran bahasa. Pengaruh ICT yang paling ketara pada masyarakat dalam kehidupan moden ini adalah merubah bahasa komunikasi serta paradigma sosial budaya. Contohnya, penjajahan budaya oleh Barat dahulu telah berjaya merubah dari segi aspek pakaian, makanan, tingkah laku dan pelbagai lagi telah menukar jati diri integrasi kaum. Bahasa chatting yang menggunakan bahasa terlampau ringkas dan mudah. Kesannya itu banyak pihak terutama generasi muda yang menggunakan bahasa yang ringkas dan komunikasi harian. Cabaran ICT dalam pembinaan jati diri integrasi kaum yang pertama adalah pelayaran laman web negatif. Kewujudan pelbagai sumber tidak membaru itu yang sangat mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat menimbulkan minat dan sifat ingin mencuba melayari sumber negatif tersebut, mencetuskan ketagihan kepada sesetengah individu. Impak kepada perbuatan tersebut berpotensi untuk merebak penyakit sosial iaitu ketagihan seks seperti perzinaan, homoseksual, lesbian dan lain-lain.
Yang kedua adalah aktiviti perjudian online. Perjudian yang terkenal sekarang adalah judi online menerusi media elektronik melalui akses internet sahaja. Punca terjadi perjudian online dalam masyarakat adalah pengaruh keadaan semasa yang banyak mempromosikan judi online menerusi media massa. Kesan yang lain kepada individu termasuklah mengabaikan pekerjaan dengan tujuan berjudi serta berhutang untuk bil utiliti. Yang ketiga adalah kesahihan maklumat dan penyebaran fitnah. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang sentiasa melakukan pelbagai muslihat bagi menyeleweng maklumat dengan menyesatkan orang lain terutama soal ilmu keagamaan dan isu negara. Perkara tersebut telah memberikan cabaran kepada sesetengah pihak bagi mendapatkan maklumat dan fakta yang benar. Langkah bagi membina jati diri integrasi kaum di Malaysia melalui ICT ialah: pertama, kerajaan perlu mewujudkan lebih banyak pusat ICT dan adakan jaringan elektronik di pusat kegiatan di luar bandar. Ini kerana kawasan yang mempunyai kemudahan internet ini akan memudahkan masyarakat mengakses maklumat berkenaan integrasi kaum di negara dan juga mengetahui perkara yang berlaku di dalam negara yang melibatkan integrasi kaum. Selebihnya itu, mereka juga dapat menjalani hubungan baik dengan pengguna media sosial yang lain yang merangkumi masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Langkah kedua ialah menjalani kempen Bina Jati Diri menerusi ICT. Kempen ini perlu diadakan untuk menyokong penyatuan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Ini kerana ICT dapat membantu kerajaan dalam memudahkan kefahaman masyarakat tentang pentingnya integrasi kaum terhadap negara ini. Langkah ketiga ialah penerapan subjek ICT dalam pembelajaran di sekolah. Pihak sekolah perlu menggalakkan guru-guru mengetengahkan subjek ICT agar pelajar mahir dalam ilmu teknologi dan juga penggunaan komputer. Dalam pada itu, guru-guru boleh menerapkan rasa hormat di antara satu sama lain, tidak kira agama, kaum dan budaya. Ini kerana jati diri integrasi kaum perlu dipupuk dalam kalangan pelajar di sekolah lagi, agar pelajar boleh mengambil berat tentang integrasi kaum dan juga mengamalkan sikap rendah diri serta menghormati kaum lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang harmoni. Oleh itu, kita mestilah melahirkan masyarakat yang mempunyai akhlak yang tinggi. Ini kerana bagi mewujudkan masyarakat yang mampu menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggungjawab dalam teknologi. Kemajuan teknologi maklumat diharap mampu membawa kesan positif terhadap penggunaannya. Sebagai pengguna yang berhemah, kita haruslah lebih bijak dalam menilai setiap kandungan yang diterima oleh kepesatan ICT. Harapan besar negara adalah masyarakat dapat menggunakan kemudahan ICT dengan baik dengan wujudnya teknologi. Diharapkan juga tiada sebarang unsur yang akan merosakkan dan menghancurkan keutuhan masyarakat yang disebarkan melalui jaringan maya yang diakses oleh masyarakat. Kini, penggunaan dan pengaruh ICT di Malaysia sudah tidak dipisahkan dalam aspek kehidupan. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita mestilah berganding bahu bagi mengelakkan kesan negatif dan menghancurkan nilai-nilai positif dalam agama dan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Semua pihak mestilah bekerjasama mengenai isu dalam memainkan peranan mengukuhkan nilai agama, moral dan etika masyarakat, khususnya bagi golongan muda. Oleh itu, pihak berkuasa juga wajar memainkan peranan penting bagi meningkatkan kesan positif.